Bismillahirrahmanirrahim. Terang cahaya malam 17 tali dibebat, sumbu pelita. Majlis dibuka bermula tutur, tanda bersahabat sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Salam keluarga UiTM. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Roziah Muhammad Janur, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Osman Ismail, Dekan Akademi Pengajian Bahasa. Profesor Madya Dr. Hasuria Cik Omar, Naib Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia, Sekretariat Persatuan Penterjemah Malaysia, Ahli Pengurusan Akademi Pengajian Bahasa, para pensyarah, serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara Universiti Teknologi Mara UiTM dan Persatuan Penterjemah Malaysia PPM, Anjuran Akademi Pengajian Bahasa APB. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk keberkatan dan kesejahteraan majlis kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Dr. Abdul Azim Muhammad Isa, Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Arab, Asia dan Eropah, Akademi Pengajian Bahasa, untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada kemunafikan, amal kami daripada riak, lisan kami daripada dusta, dan bersihkanlah mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Oleh itu, ya Allah, dorongkanlah kami untuk berbuat baik dan selalu mengucap syukur, kerana kami tidak tahu bila kami akan dipanggil menghadap-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua-dua ibu bapa kami, pasangan hidup kami, anak-anak dan zuriat keturunan kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, serta sekalian muslimin muslimat di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan majlis simbolik menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Teknologi Mara UiTM dengan rakan kerjasama Akademi Pengajian Bahasa APB dan Persatuan Penterjemah Malaysia PPM pada hari ini, kami memohon agar Engkau memberkati majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu supaya segala usaha kami dalam menjayakan usaha ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah, agar kami semua terus maju ke arah peningkatan prestasi kami. Kami juga memohon agar jalinan kerjasama yang termeterai pada hari ini akan terus memberi manfaat kepada semua pihak demi menjamin kecemerlangan ummah di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Azim Muhammad Isa atas bacaan doa itu tadi. Lembaran puak cantik bertenun, dipakai gadis, sulamannya bertekad. Al-Quran dibaca, suara dialun. Moga majlis mendapat berkat. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Ustaz Basha Sunnah Puasa, pensyarah kanan Jabatan Bahasa Arab Asia dan Eropah, Akademi Pengajian Bahasa, untuk mendendangkan bacaan Al-Quran. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz Basha atas alunan ayat Al-Quran yang merdu tadi. Ayat yang diperdengarkan tadi adalah ayat 177 surah Al-Baqarah. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab
kritikan golongan ahli kitab dan kaum muslimin yang tidak berpuas hati dengan perintah menukar arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Kebajikan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ialah: pertama, beriman dengan Allah, hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi. Yang kedua, mengorbankan harta benda yang disayangi untuk membantu orang yang memerlukan. Yang ketiga, mendirikan solat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menepati janji. Dan yang terakhir sekali, bersabar dengan kesusahan, penderitaan, dan peperangan. Orang yang melakukan perkara-perkara tersebut itulah orang yang benar-benar beriman, melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati sekalian, kerjasama Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) dengan UiTM telah lama terjalin sejak bermula tahun 1993 lagi. Ketika itu, UiTM masih dikenali sebagai Institut Teknologi MARA, telah dipilih untuk menjadi tuan rumah persidangan penterjemahan antarabangsa atau lebih dikenali sebagai PPA. UiTM sekali lagi dilantik menjadi tuan rumah PPA pada tahun 2011, kali ini pada PPA 11. Bukan setakat itu sahaja, kerjasama PPM dan UiTM khususnya Akademi Pengajian Bahasa APB terus terjalin apabila UiTM menjadi tuan rumah PPA ke-18 pada 24 sehingga 26 Ogos 2021. Kerjasama antara APB dan PPM tidak hanya berkisar kepada penganjuran PPA sahaja. Pelajar program Sarjana Muda APB, terutamanya dari program Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Kepujian Bahasa Melayu Komunikasi Profesional untuk menjalani latihan industri selama beberapa semester di PPM. Jalinan kerjasama antara APB dan PPM juga melibatkan pensyarah. Kursus dan bingkil yang dianjurkan APB bersama PPM memberi peluang kepada pensyarah APB mempelajari dan memahami penterjemah dengan lebih mendalami. Setakat hari ini telah ramai pensyarah APB yang memiliki diploma penterjemahan dari PPM. Telah ramai juga pensyarah APB menjadi ahli PPM. Semoga dengan jalinan kerjasama ini lebih banyak program dan aktiviti dapat dianjurkan seterusnya memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Hadirin hadirat, marilah kita sama-sama saksikan video ringkas yang memaparkan sejarah kolaborasi antara Akademi Pengajian Bahasa UiTM dengan Persatuan Penterjemah Malaysia.
Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajar Rozia Muhammad Jano, Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA, untuk menyampaikan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Emeritus Abdullah Hassan, Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Haji Osman Ismail, Dekan Akademi Pengajian Bahasa UiTM, Sekretariat Persatuan Penterjemah Malaysia, Ahli Pengurusan Akademik Pengajian Bahasa, para pensyarah serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat berhimpun bersama-sama pada hari ini dalam majlis simbolik menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Teknologi MARA UiTM dengan Persatuan Penterjemah Malaysia PPM. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Akademi Pengajian Bahasa APB dan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis simbolik ini. Saya percaya walaupun penganjuran majlis ini diadakan secara dalam talian disebabkan pandemik COVID-19 yang masih melanda dan dalam norma baru, ia tidak mengurangkan sedikit pun keinginan, hasrat dan harapan UiTM untuk menjalinkan kerjasama dengan rakan organisasi bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam industri terjemahan dan kejurubahasaan negara. Hadirin sekalian, dewasa ini jika dilihat industri terjemahan dan kejurubahasaan negara tetap rancak berkembang meskipun perkembangan sektor dan industri tertentu ada yang terkesan dan terjejas lebih-lebih lagi akibat keadaan pandemik yang masih lagi melanda. Dalam konteks ini, kita tidak boleh menidakkan peranan terjemahan dan kejurubahasaan. Hal ini kerana ilmu dan bahasa sangat diperlukan dalam pembangunan sesebuah negara bangsa tanpa mengira situasi atau keadaan yang melanda dunia. Terjemahan bukan hanya memindahkan ilmu dan budaya daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, malah dapat juga memandaikan manusia dengan ilmu yang dipindahkan dan dialihbahasakan. Sebagai sebuah institusi terbesar di Malaysia, UiTM mempunyai peranan dan mampu menyumbang tenaga, kepakaran dan sumber yang boleh digembling untuk membantu merancakkan, mengembangkan dan meningkatkan lagi kualiti industri terjemahan negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Hadirin sekalian, dalam pembentangan kertas dasar UiTM di Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-18 pada bulan Ogos baru-baru ini, UiTM bertekad untuk menghasilkan 10,000 hasilan terjemahan dalam tempoh 5 tahun. Hasilan terjemahan ini merangkumi pelbagai hasil daripada proses dan semua aktiviti serta ilmu berkaitan penterjemahan, antaranya termasuklah terjemahan buku, penganjuran seminar atau persidangan, inovasi, penyelidikan jalinan kerjasama, pertukaran staf, latihan industri pelajar serta pemeteraian memorandum persefahaman sebagaimana
memorandum antara UiTM dengan PPM ini. Tahniah diucapkan kepada Akademi Pengajian Bahasa atas usaha yang proaktif dan tidak berlengah dalam menyahut cabaran ke arah merealisasikan tekad ini. Justru itu, saya berharap menerusi memorandum persefahaman ini akan menjadi titik tolak kepada banyak lagi anjakan inisiatif dan hasilan terjemahan yang lain. Jaringan kerjasama ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan dan transformasi bukan sahaja kepada ketinggian ilmu, bahkan juga kepada usaha pembangunan dan kemajuan negara, khususnya yang mengarah kepada perkembangan ekonomi negara. Akhir kata, syabas dan terima kasih kepada semua pihak, termasuklah barisan pensyarah atas komitmen, dedikasi dan sokongan yang diberikan dalam memastikan pemeteraian memorandum pada hari ini berjalan dengan jayanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Persatuan Penterjemah Malaysia kerana sudi memeterai memorandum persefahaman dengan UiTM. Semoga segala usaha murni yang dilaksanakan dalam menjayakan pemeteraian memorandum persefahaman ini akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia, bagi menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang Berbahagia Profesor Dr. Hajar Roziah Muhammad Janu, Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Yang saya hormati juga Profesor Haji Osman Ismail, Dekan Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara. Yang saya hormati juga Profesor Madya Dr. Hasurya Umar, Timbalan Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia, Puan Saodah Abdullah, Setiausaha Kehormat Persatuan Penterjemah Malaysia, dan juga semua para hadirin yang berada dalam talian menonton rancangan ini. Kita akan menandatangani sebuah memoranda persefahaman antara Persatuan Penterjemah Malaysia dan juga Universiti Teknologi Mara, UiTM. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat saya harap akan berlaku kerana kita mahu sekali betul-betul untuk membantu Universiti Teknologi Mara dalam menghasilkan buku-buku terjemahannya. Ini adalah suatu perkara yang berbangkit di dalam ataupun disebut oleh Yang Berbahagia Naib Chancellor UiTM dalam ucapan menutup semasa kita mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa ke-18 pada bulan lalu, bahawa UiTM akan menterjemah 10,000 judul buku dalam masa 5 tahun. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya pihak saya merasa sesuatu yang sebenarnya memang wajar dilakukan oleh sebuah universiti seperti UiTM ini yang sebenarnya mempunyai
bilangan pensyarah yang banyak dan juga hubungannya dengan masyarakat pengguna ilmu ini dalam tanah air sangat rapat dengan UiTM ini. Saya sebenarnya apabila mendengar itu, saya berfikir 10,000 jodol dalam masa 5 tahun itu bermakna 2,000 jodol setahun. Itu bukanlah suatu perkara yang mustahil sebab saya berada dalam sebuah syarikat kecil yang hanya mempunyai dalam 40 orang editor. Tetapi kami dapat menghasilkan antara 1,500 dengan 2,000 jodol setahun, bermakna bahawa sebuah institusi sebesar UiTM ini bukanlah suatu perkara yang mustahil. Pada saya, UiTM dengan 35 buah kampus dan seramai 18,747 orang pensyarah, ini adalah suatu tenaga yang dapat digunakan untuk tujuan ini dengan memang masuk akal pada saya, dan ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan. Mungkin ada pihak yang akan bertanya, dapatkah agaknya UiTM membayar sekian banyak upah untuk menterjemah ini? Saya rasa ini bukan menjadi satu masalah yang besar, walaupun ada pihak-pihak yang akan mengukur kerja ini dengan bayaran besar. Tetapi sebenarnya UiTM ini mempunyai cara-cara lain, saya rasa. Salah satu daripada cara yang terfikir ataupun yang datang ke minda saya ialah mungkin para pensyarah ini dapat diberikan kenaikan tangga gaji apabila telah menghasilkan buku-buku terjemahan tersebut. Ataupun kalau mahu langkah yang lebih keras, yang lebih kata dalam bahasa Inggeris itu drastik, umpamanya kita boleh melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kerajaan Jepun apabila mereka kerajaannya menghantar pelajarnya ke Eropah, ke Amerika Syarikat untuk belajar, dan apabila mereka kembali ke Jepun, mereka tidak dibenarkan mendarat dari kapal. Pada masa itu orang belayar melalui kapal laut. Mereka mesti menghabiskan terjemahan bukunya yang dijadikan syarat. Sebelum mereka habis menterjemah, mereka tidak dibenarkan untuk naik ke darat. Jadi ada cara-cara lain, bukan hanya dengan bayaran wang. Ini adalah perkara yang walaupun saya sebut ini dengan sedikit bergurau, tetapi sebenarnya ini adalah perkara yang mungkin dapat kita laksanakan. Pihak Persatuan Penterjemah Malaysia menyambut baik seruan ataupun hasrat yang dinyatakan oleh yang berbahagia Naib Chancellor ini, dan pihak kami akan berjanji dengan sepenuh hati bahawa kami akan membantu dengan apa cara yang boleh kami lakukan. Salah satu daripadanya, kita boleh membantu UiTM melatih jurulatih untuk mengajarkan bagaimana menterjemah supaya menjadi lebih baik. Kita boleh melatih jurulatih untuk menggunakan aplikasi ataupun bahan software yang boleh membantu para penterjemah. Pada masa ini ada banyak alat bantu yang kita boleh gunakan. Malah dengan menggunakan Google Translate sahaja pun kita boleh dapat menterjemah dengan baik. Kita boleh membantu UiTM melatih para editor untuk menterjemah. Kita boleh melatih mereka menggunakan bahasa Melayu tinggi
Ini adalah perkara-perkara yang dapat kita lakukan supaya para penyunting akan dapat memperbaiki terjemahan-terjemahan mereka dan kita tidak perlu risau ada istilah atau tidak ada istilah. Ini kita boleh salurkan melalui kursus-kursus yang akan disampaikan tersebut. Jadi dengan ucapan demikian sebenarnya saya menyatakan sokongan dan kami harap melalui memorandum persefahaman ini pihak Persatuan Peterjemah yang sentiasa sebenarnya bekerja rapat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka akan dapat memberi bantuan yang yang bermakna, yang sebenarnya bermanfaat dan berguna supaya UiTM akan dapat mencapai hasrat yang walaupun ada setengah orang mengatakan 10,000 buku boleh buat, dan pada kami yakin boleh dilakukan dan kami di PPM akan sedia membantu. Sekian ucapan saya dan saya ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, marilah kita saksikan video simbolik majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UiTM dan PPM. Hadirin yang dihormati, dengan tayangan video itu tadi, tamatlah sudah majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Teknologi Mara UiTM dan Persatuan Penterjemah Malaysia PPM Anjuran Akademi Pengajian Bahasa APB. Di dalam puan sirih bersemi, tidak terlerai, tertib sisipan. Bertandang tuan ke majlis kami, tanda temeterai satu perjanjian. Bagi memperingati majlis kita yang diadakan secara maya ini, saya ingin menjemput hadirin yang hadir untuk membuka kamera untuk sesi bergambar. Mungkin saya berikan 1 hingga 2 minit bagi yang belum memuat turun virtual background untuk sesi bergambar ini.
Okay. Sekarang ni kita mulakan dengan sesi bergambar. Jadi saya serahkan kepada Puan Nadia ataupun Cik Lufi kot rasanya. Boleh. Okey. Terima kasih Cik Ilyas. Alright. Jadi kalau kita boleh bergambar, saya tengah tunggu semua untuk on camera ni sebenarnya. Macam mana Dr. Has? Sekarang ni setakat ni kita ada beberapa orang yang belum. Jadi kita ambil yang mana ada lah ya. Ya? Ke macam mana? Boleh. Okey. Boleh kita ambil yang mana ada dulu. Okey. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Okey, saya 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2. Okey, nak buat thumbs up ke satu? Nanti kita tengoklah kalau okey kita guna. Okey, tak guna. Okey, 1, 2. Alright. Okey. Satu lagi saya nak cuba kita nak buat ni Seperti saya tak pasti macam nak hilangkan background yang tu tapi okey. Alright. 1, 2, 3. Okey. One more time. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Prof O ada nak cakap apa-apa mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Prof Abdullah dan sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah MOU ni kita akan usahakan sebaik mungkin kalau apa-apa projek yang kita boleh mulakan ya Dr. Has, kita kena start buat nak dapatkan 2,000 dalam setahun. 2,000 setahun kita kena mulakan ball rolling and we'll see maybe dari segi we can start looking at publishing artikel yang dah publish contohnya, kita boleh convert dulu, and of course buku-buku lah, apa-apa penggunaan makalah ataupun rujukan di peringkat UiTM ni pun besar. If we can go to all branch faculties, banyak juga bahan-bahan, modul-modul, makalah-makalah dan in fact MOOC material sekarang pun kita boleh convert. Okay. InsyaAllah, I'm looking forward juga to help as much as possible to support, and I'm sure Prof Abdullah will be ever willing to help kita move forward. Kerjasama ni saya rasa berketepatan sangatlah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Prof, ya. Prof Abdullah. Nak suruh saya bercakap? Sepatah dua, Prof. Baik. Secara langsung. Dari segi PPM, kami ini sentiasa ada hubungan rapat dengan syarikat penerbitan PTS, Dewan Bahasa, dan memang ITBM pun ada dalam tu. Ini adalah institusi yang boleh kita hantar sama ada penterjemah, editor, grafik artis, membuat buku semua ni, dan juga melihat macam mana buku diterbitkan dalam suasana industri ataupun perniagaan. Di UiTM tu banyak juga buku diterbitkan, tapi itu syarikat kerajaan, ada aspek-aspek yang mungkin tidak pernah mereka lihat. Umpamanya saya tahulah, kerana saya selalu bergurau dengan rakan-rakan di Dewan Bahasa. Seorang editor terbit buku berapa je. Dia kata 2.5 setahun. Saya kata kalau 2.5 setahun kita nak beri gaji apa pada editor? Kita 2.5-3 buku tu
dalam sebulan kata. Jadi ini antara kalau kita mau bekerja cepat dalam sebulan pelajar itu diletakkan dalam apa tu membuat praktikum industrial training di PTS. Dia mula dari bilik store buku, mana orang simpan buku, buku masuk, buku keluar. Lepas tu minggu kedua angkat barang lah tu. Kalau orang angkat barang, tolak buku, dia pun kena buat. Lepas tu barulah naik ke atas, tengok kewangan, tengok editorial, tengok grafik artis bekerja macam mana. Jadi ada tempat-tempat yang lebih mudah untuk mereka mendapat latihan yang lebih menyeluruh. Sekiranya kita letakkan di dewan kan bayar, tapi dengan harapan PPK ni berakhir cepat dan kita boleh buat kerja cepat. Jadi saya rasa itu adalah antara perkara yang boleh kami di PPM janjikan kita akan boleh bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Dr. Has? Boleh lah agaknya kita. Okey. Tak ada. Boleh saya tambah sikit Prof, Ya. Profesor Abdullah dan juga Profesor Usman, juga rakan-rakan di ITM dan juga rakan-rakan di PPM. Mungkin kena ada strategic planning kot untuk merealisasikan 10,000 judul ni. Ya. Kita jangkakan dalam masa berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Dalam 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi 5 tahun tu tak semestinya akan diterbitkan semua 10,000 lah. Jadi kita mungkin juga boleh mengambil kira ataupun memanfaatkan e-publishing. Cepat sikit lah e-publishing. Kalau dicampur-campur tolak semua dan capability untuk dapatkan banyak ribu tu adalah. Sebab kalau nak tunggu yang fizikal punya publication memang lambat lah. Itu pandangan saya lah. Dan tahniahlah Syabas atas berjayanya majlis menandatangani memorandum persefahaman ini. Ya, insya-Allah kita akan bekerjasama lah pada masa hadapan dan perancangan-perancangan akan dibuat dengan sebaiknya lah. Terima kasih. Izinkan saya tambah sedikit saja lagi. Bila saya bercakap tentang penerbitan buku-buku secara konvensional yang kita pernah tahu. Kita edit, kita format, kita cetak, hantar pencetak dan terima sorong ke dalam store. Tetapi ada satu perkembangan yang kita tidak boleh lari. Digital publishing ni memang sudah berlaku dan akan terus berlaku dan adalah beberapa perkara bersangkutan dengan digital publishing ini. Apabila kami mencuba berbuat begini, saya serahkan pada editor kata ini upahnya ini 500 ni begitu dan saya ni kedekut sikit bila tiba tahun itu sebab buku digital ni payah juga nak jual tapi laku banyak sekarang. Saya kata siapa yang pandai pasal apa ni IC ni, mari kita cuba buat yang ni begini buat ni lepas tu apa nak buat nak menghasilkan buku digital ni begini dalam 10-15 minit dah siap sebuah buku. Apa yang kau bayar sampai apa yang Cik Puan bayar sampai 500 ni kata. Kita belum tentu dapat banyak tu pulangannya dalam masa setahun. Jadi baru mereka sedar ada agaknya aspek-aspek digital publishing ni yang orang yang pakar dalam ICT ni boleh membuatnya. Jadi maksud saya di situ ialah sekiranya kos penerbitan buku secara konvensional yang kita biasa ni agak tinggi, cuba kita perhatikan digital publishing. Mungkin kita boleh turunkan kos itu kepada sesuatu yang kita boleh manage, yang kita boleh uruskan sendiri. Jadi itu adalah antara pemerhatian saya yang mungkin dapat kita gunakan bagi menerbitkan 10,000 buku. 10,000 buku tu
Kalau kita katakan sebuah buku RM12,000, dah banyak tu. Tapi kalau digital, kita boleh turunkan kos itu ke dalam lingkungan yang kita boleh buat. Terima kasih. Kalau saya boleh cakap sikit lagi, Prof, izinkan saya. Peluang nak bersembang dengan Prof ni susah. Jadi bila dapat peluang ni, saya rasa moving forward lagi kalau kita echo dan tambah sikit lagi tentang digital publication ni, when it comes to translation, yang penting lagi ialah engine untuk membolehkan kita buat cepat translation ni. Kita dah ada contohnya Google. Yang mana Google ni kita boleh guna pakai sebagai first layer punya translation. Lepas tu kita kena fikirkan macam mana kita setelah kita buat first layer translation ni, kita masukkan first layer translation ni kepada kita punya sistem translation yang mana pengkhususan tu memang telah kita atur dan kita reka dan kita bentukkan supaya melihat dari aspek cluster, dari aspek theme, dari aspek macam-macam lagi lah yang kita boleh buat. I think we need to seriously look into AI, artificial intelligence. Prof, saya punya background ni teknologi, Prof. So teknologi ni memang bidang saya lah. And saya minat dalam bidang macam ni. Saya rasa kalau kita the first stage is kalau kita seriously want to work towards this, kita kena ada players dalam semua, termasuklah PPM, Dewan Bahasa kan. If you can get and work as a consortium, kita seriously look into how this system boleh diwujudkan. Tak semestinya kita bangunkan sendiri. We can always outsource and get, you know, kawan-kawan kita daripada fakulti computer science dan sebagainya untuk libat sama dan kita wujudkan sistem ni. InsyaAllah, saya rasa kalau ada yang ini setakat 10,000 tu mungkin 1 tahun kita boleh cernakan. Tapi yang penting tu engine tu. InsyaAllah, we will work towards that. Satu lagi Prof, mungkin di PPM sebagai tenaga akademik mereka juga perlukan penerbitan kan? Penerbitan walaupun kita target untuk Index Journal ataupun ISI Scopus, tapi sebagai permulaan mungkin kita boleh penuhkan dulu jurnal penterjemah tu. Sebab jurnal penterjemah sekarang saya tak menjaga jurnal penterjemah, bukan bawah bidang kuasa saya. Ada chief editor lain, tapi mungkin saya boleh bagi pandangan. Mungkin kita galakkan rakan-rakan kita di APB untuk menulis sebanyak mungkin boleh menerbit bersama-sama dengan pelajar, ya, postgrad atau undergraduate. Jadi pastikan dalam masa 5 tahun ni kita boleh sasarkan jurnal kita tu cukup. Artikel setiap 6 bulan 10 terkumpul, mungkin 8 daripada UiTM dan 2 daripada industri. So kalau kita boleh jamin itu, insyaAllah dalam masa 5 tahun jurnal kita akan berjalan dengan baik dan mungkin kita boleh tak status Scopus nanti. Dan kita perlukan bantuan daripada UiTM juga lah. Okay, terima kasih. Okay, alright. Okay, terima kasih Prof. Abdullah, Prof. Uthman, Profesor Madya, Dr. Surya dan semua yang hadir dari Sekretariat PPM dan juga APB. Saya ambil alih pula, mana Ilyas? Dr. Hazlina tak ada apa-apa dah kita boleh end meeting kalau macam tu kan? Okay. Boleh? Tak ada apa-apa. Terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih PPM.